Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahathir Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sentuh berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, untuk bab yang keempat, operasi set, subtopik 4.1, persilangan set. Okey, di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Soalan ini saya ambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik tingkatan 4 KSSM. Okay, terbitan Sasbadi Sdn Bhd, muka surat 49 hingga 53. Okay, kita terus pergi kepada soalannya. Baik, berkaitan dengan konsep persilangan set ni. Okay. Persilangan dua set, katakan set A dan B. Okay, dia punya cara kita tulis tu, okay, persilangan set tu, A bersilang dengan B. Maksudnya yang bentuk macam N tu adalah persilangan. Okay, ialah satu set yang terdiri daripada semua unsur sepunya dalam set A dan set B. Ada dua situasi. Okay, yang ni pun kita panggil persilangan A dengan B, tapi A dan B tu dia bukan subset antara satu sama lain. Maksudnya dia set yang berbeza, tapi ada yang bersilang. Okay, ada yang kawasan yang unsur yang bersilang antara A dengan B. Untuk yang kedua situasinya, B itu adalah subset kepada A. B itu komponen kepada A. B itu dalam A lah. Jadi kalau A bersilang dengan B, maksudnya tempat kawasan berlorik dia tu adalah B. Macam itulah konsep dia. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, kita terus pergi kepada soalan dia. Bahagian A. Cari persilangan set bagi setiap yang berikut. Baik. Kat sini dia bagi A, unsur dia tu A, B, D, F, P, Q. B, A, D, F, Q, X. C, B, D. Kat sini dia bagi A bersilang dengan B. Jadi unsur dia A, D, F, A, D, F, Q. Itu unsur yang bersilang. Seterusnya kita sambung. B bersilang dengan C. Jawapan dia B bersilang dengan C adalah D. Jadi kita buat unsur set macam ni. Dalam tu adalah D. Seterusnya A bersilang dengan C. Kita tengok unsur yang bersilang. B dengan D. B, D. Seterusnya A bersilang dengan B bersilang dengan C. Yang mana bersilang? D sahaja. Selesai nombor 1. Kita pergi kepada nombor 2. H 2, 4, 6, 10. J 1, 4, 6, 8. K 2, 4, 8, 10. H bersilang dengan J 4, 6. Jadi kita tulis dalam tata tanda set tu 4, 6. Seterusnya B, J bersilang dengan K 4 dengan 8. Empat, 8. Seterusnya H bersilang dengan K 2, 4, 10.
2,4,10. Okey. Seterusnya H bersilang dengan J bersilang dengan K. 4. Okey, 4 saja. Okey, selesai nombor 2. Pergi pada bahagian B. Baik. Cari persilangan set berdasarkan setiap gambar rajah Venn berikut. Okey, dekat sini sebagai contoh, X bersilang dengan Y. Okey, yang ni BDH. Okey, X bersilang dengan Z. Dekat sini B. Okey. Y bersilang dengan Z. BFG. Okey. X bersilang dengan Y bersilang dengan Z dekat B. Okey, baik. Terus pada soalan 1, 2 dan 3. P bersilang dengan Q. P bersilang dengan Q dekat mana? Dekat unsur 10. Okey, kita tulis macam ni. Tata tanda set dalam tu unsur dia 10. Okey, seterusnya Q bersilang dengan R. Okey. Q bersilang dengan R dekat mana? 10 dengan 18. Jadi kita tulis unsur tata tanda set tu 10, 18. Okey, seterusnya P bersilang dengan R. 6 dengan 10. Okey, dalam bentuk tata tanda set 6, 10. Seterusnya P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Dekat mana? Dekat unsur 10. Okey, baik. Selesai nombor 1. Nombor 2. M bersilang dengan N. Kat sini. 7, 11. Jadi kita tulis dalam bentuk tata tanda set 7,11. N bersilang dengan L. N bersilang dengan L. Dekat mana? 1 dengan 7. Okey, 1,7. Okey, tutup tanda tanda set. M bersilang dengan L. Dekat nombor 7. M bersilang dengan N bersilang dengan L. N, L. Dekat nombor 7 juga. Okey, selesai nombor 2. Nombor 3, A bersilang dengan B. A bersilang dengan B. Q dengan Z. Q, Z. Seterusnya B bersilang dengan C dekat R, W, Z. Okey. A bersilang dengan C dekat S, U, Z. Okey, S, U, Z. A bersilang dengan B bersilang dengan C dekat Z. Okey, selesai nombor 3. Okey, jadi selesai muka surat 49, kita terus pergi kepada muka surat 50. Okey.
cari persilangan set P dan set Q. Lepas tu, nyatakan unsur P yang bersilang dengan Q dan NP bersilang Q ni maksudnya bilangan unsur P yang bersilang dengan Q bagi setiap yang berikut. Jadi kita terus pergi pada contoh, kita tengok contoh. Epsilon ini adalah set semesta, maksudnya kesemua unsur yang ada dalam tu adalah X. X tu pula adalah nombor, maksudnya 10. Okay, maksudnya termasuk dengan 10 hingga 20. Maksudnya 10 hingga 20. Jadi kita senaraikan kat situ set semesta dia 10 hingga 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. P tu pula dia kata unsur dia X. X ialah gandaan 2. Jadi gandaan 2 tu daripada nombor 10 hingga 20 tu gandaan 2 dia apa? 10, 12, 14, 16, 18, 20. Manakala Q gandaan 5. Maksudnya daripada nombor 10 hingga 20 tu gandaan 5 adalah 10, 15, 20. P bersilang dengan Q. Kita tengok P dengan Q ni. Yang mana unsur yang sama, yang bersilang. 10 dengan 20. Lepas tu N P bersilang Q. Maksudnya bilangan unsur yang bersilang antara P dengan Q. 10 dengan 20 ada 2 saja. Jadi 2 unsur. Jawapannya 2. Okey, selesai. Jadi kita terus pergi pada soalan 1 hingga 3. Okey. Epsilon set semesta. Nombor 2 hingga 9. Jadi pertama sekali kita senaraikan set semesta tu. Okey, dia macam itulah bentuk dia. Okey. Sama dengan dalam bentuk tata tanda set, kita senaraikan nombor 2 sampai sehingga nombor 9. Okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, seterusnya kita senaraikan set P. Okey, sama dengan dalam bentuk tata tanda set. Dia kata P itu adalah nombor genap. Nombor genap. Jadi antara nombor 2 hingga 9 itu nombor genap adalah 2, 4, 6, 8. Okey, itu saja set P. Okey, set Q pula sama dengan dalam bentuk tata tanda set. Okey, faktor bagi 14. Jadi antara nombor 2 hingga 9, faktor bagi 14 adalah okey, nombor 2, nombor 7. Okey, baik. Seterusnya P bersilang dengan Q. Okay, kita tengok unsur apa yang bersilang antara P dengan Q. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2 saja. 1 saja. Jadi N dalam kurungan P bersilang bersilang dengan Q sama dengan 1. Okey, bilangan unsur P yang bersilang dengan Q 1. Okey, sambung soalan 2. Okey, set semesta X. Okey, nombor dia tu lebih daripada 50 kurang pada 62. Jadi nombor dia 51 hingga 61. Jadi kita senaraikan set semesta sama dengan tata tanda set. Kita tulis balik 51, 52, 53, 54, 55, 56. Okey, 57, 58, 59, 60, 61.
Okey, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Okey, seterusnya kita senaraikan set P. Nombor perdana antara nombor 51 hingga 61. Okey. Jadi nombor perdana adalah 51 bukan nombor perdana sebab dia boleh bagi dengan 3, 31, 7. Jadi 53. Okey, 53, 54, 55, 56, 57, 33, 58, 59. Okey. 59 dan 61. Okey, ada 3 lah nombor perdana. Okey, Q katakan situ nombor ganjil antara 51 hingga 61. Jadi kita senaraikan nombor ganjil. Okey, 51, 53, 55, 57, 59, 61. Okey, 51, 53, 55, 57, 59, 61. Okey. P bersilang dengan Q. Kita tengok unsur yang bersilang yang mana. Okey. 53, 59 dan juga 61. Okey, 53, 59, 61. Okey. Jadi N dalam kurungan P bersilang dengan Q. Okey, bilangan unsur yang bersilang antara P dengan Q, kita tengok kat situ ada 3. Okey. Baik, selesai nombor 2. Kita pergi pada nombor 3. Set semester semua bulan dalam setahun. Jadi kita boleh senaraikan. Okey, Januari, Februari, Mac, April. Okey, semualah 12 bulan. Jadi dekat sini okey, yang tu kalau kita tak senarai pun tak apa, kita senaraikan terus yang P. Okey. Kita tak senar, kita dah ada kat sini, tak perlu nak senarai pun tak apa yang tu. Okey, kalau nombor kita senaraikanlah. Okey, kalau bulan kita dah tahu dah. Okey, Januari sampai Disember tu. Okey, baik. Jadi untuk P kita tengok bulan yang mempunyai 31 hari. Jadi kita senaraikan bulan yang mempunyai 31 hari. Okey, Januari. Okey, Januari, Februari 28 ataupun 29 hari. Okey, bulan Mac. Okey, lepas tu bulan koma bulan Mei. Okey, bulan Julai. Okey, bulan Ogos. Okey, Julai dengan Ogos dia apa? Dia bulan yang rapat-rapat. Julai dengan Ogos ni sebelah kan. Jadi dua-dua ni ada 31 hari. Okey, Ogos, Oktober. Okey, Oktober. Dan juga Disember. Okey, itu untuk bulan yang mempunyai 31 hari. Okey, Q pula dia kata dia senaraikan kat situ dah. Bulan apa? Bulan Mei. Okey. Bulan Jun, Julai, Ogos, Disember.
Okay, kita nak tulis balik pun boleh, tak tulis pun tak boleh, tak tulis pun tak apa. Sebab dah ada senarai kat situ. Okay. Kalau macam yang ni kita kena tulis nombor ganjil kita senaraikan, nombor beranda kena senaraikan. Okay, yang ni kalau kita tak tulis balik pun tak apa, dia dah ada kat situ, dia dah bagi. Okay. Jadi kita nampak kat sini. Okay. Baik. Yang ni lah, yang Q ni kita tak perlu nak salin. Sebab dah ada kat atas tu. Okay, tak perlu salin yang ni. Okay. Baik. Jadi kita boleh bandingkan terus. Okay, kita tengok P bersilang dengan Q. Kita senaraikan. Yang mana? Okay, Januari tak ada. Mei ada. Okay, Julai, Mei, Julai, Ogos. Mei, Julai, Ogos, Disember. Okay, yang bersilang adalah Mei, Julai, Ogos, Disember. Okey, baik. Jadi N dalam kurungan P bersilang dengan Q, bilangan unsur ataupun set yang bersilang antara P dengan Q 1, 2, 3, 4. Ada 4 unsur yang bersilang. Okey, baik. Selesai untuk bahagian A, kita pergi pada bahagian B. Menggunakan gambar rajah Venn, cari persilangan set bagi setiap yang berikut. Okey, baik. Sekarang ni unsur yang diberi itu kat situ H, W, X, Y, Z, J, U, V, W, Z, K, M, N, W. Jadi macam ni. Dia ada 3 kat situ. H, J, K. Jadi kita buat satu gambar rajah satu bulatan macam ni. Satu lagi bulatan macam ni bersilang. Okey. Satu lagi bulatan dia bersilang kat sini. Ya, okey, baik. Okey, yang ni set H, ni J, yang ni K. Okey, jadi kita senaraikan dia punya unsur dalam dia tu. Okey, H. Okey, kita tengok yang mana yang bersilang ni. Antara H dengan J kita tengok. W, X, Y, Z. Okey, dia bersilang dekat Z. Jadi Z dekat sini. Okey, Z kat situ. Okey. H dengan K. W. Okey, dia bersilang dekat W. W kat sini. H dengan J tadi. W pun ada. Tapi pada masa yang sama, dia bersilang dekat W dekat K. K kat sini. Okey, baik. Okey, W kat sini. Kat situ. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Jadi yang tinggal dekat H adalah W. W kat sini dah tu dah. W, Z. Jadi yang tinggal X dengan Y. Okay, X dengan Y. Manakala dekat J pula. V, W, W dengan Z dah bersilang dekat sini. Jadi yang tinggal dekat sini adalah U dengan V. Manakala K pula. Okay. W dah ada kat sini. Jadi yang bawah ni yang tinggal M dengan N. M dengan N. Okay, ini gambar rajah asal. Okay, gambar rajah asal. Jadi untuk menjawab yang soalan A ni, mula-mula yang A ni.
H bersilang dengan J. Yang mana? Okey. Jadi dekat kawasan ni. Okey, dekat kawasan ni. Okey, kita lorekkan ni. Maksudnya lorekkan guna pensel tu kat sini. Okey, yang warna hijau ni. Jadi unsur H yang bersilang dengan J itu adalah W dengan Z. Okey, W dengan Z. Okey. Yang ni pula H bersilang dengan J, bersilang dengan K dekat mana? Dekat W ni. Okey, W kat sini. Jadi kita lukis yang sama juga. Cuma kita lorekkan dekat W. Okey, kita lukis yang sama. Okey, bentuk yang sama. H, J, K. Okey, W kat sini. Z kat sini. X dengan Y dekat sini. U dengan V kat sini. Okey, M dengan N kat sini. Okey, jadi kawasan berlorek tu dekat W. Okey, lorekkan kawasan yang W ni. Okey, lorekkan penuh W. Okey, selesai untuk nombor 1. Okey, nombor 2. Okey, A2357, B1359, C369. Okey, bentuk dia lebih kurang sama bentuk dia. Unsur saja yang berbeza. Jadi kita lukis. Okey, lukis besar sikitlah. Baik. Okey. Sekali lagi. Okey, bentuk dia bulat. Baik. Okey, baik. A, B dengan C. Baik, kita tengok. A bersilang dengan B dekat mana? Kita kena tengok yang ni. A, B bersilang dengan C. 3. Okay, dia bersilang dekat 3. Jadi 3 dekat sini. Kita kena tengok yang bersilang dengan 3 set ni. A, B dengan C ni bersilang dekat mana? Dekat nombor 3. Lepas tu baru kita tengok A bersilang dengan B. 3, 5, 7. 3 dekat bawah. Jadi yang tinggal kat sini 5 dengan 7. Okay, 5 dengan 7. Jadi A bila dah letakkan 3, 5, 7, jadi yang tinggal adalah 2. B dah letakkan 3, 5, 7 dekat sini, yang tinggal adalah 1 dengan 9. Okey. 9 ni pula kita tengok B bersilang dengan C. 3 dengan 9. Okey, 3 kat sini, jadi 9 ni dekat sini. Jadi kita padamkan balik yang 9 tu, jadi 9 letak dekat sini. Okey. Baik. Okey, C. 3 dengan 9 dah bersilang dekat sini. Jadi yang tinggal dekat bawah ni adalah 3. Jadi untuk lukis yang B pun dia akan jadi sama macam A. Cumanya kawasan berlorek tu yang berbeza. Okey, untuk jawab soalan A bersilang dengan B, kita nak lorek kat mana yang ni? Okey, kawasan ni. 3, 5, 7 ni. Okey, 3, 5, 7. Jadi kita tulis kat situ A bersilang dengan B adalah 3,
5, 7. Okey, manakala yang B tadi, A bersilang dengan B bersilang dengan C dekat nombor 3. Okey, jadi kita lukis balik saja, lukis yang sama. Bentuk sama. Okey, A, B, C. Okey, ni tinggal 2. 5 dengan 7. Ni 3. 9 kat sini. Okey, 1, 3. Ini kawasan belorik je yang berbeza, iaitu lorikkan kawasan nombor 3 ni saja. Tengah-tengah. Okey, baik. Okey, selesai. Tiga, 9. Okey, pembetulan sikit. Ada sini nombor 6. Kat sini 3, 9 kan. Nah, ni 6. Ni 6. Okey. Okey, semak balik. Okey, 2, 1, ni 9, 6, 5, 7, 9. Okey, 5, 7, 9. Okey, baik. Selesai muka surat 50. Kita masuk kepada muka surat 51. Lorikkan rantau yang mewakili setiap set yang berikut. A bersilang dengan B. Dekat mana? Dekat sini. Jadi kita lorikkan kawasan ni. Okay, lorik penuh lah. Guna pensel. Lorikkan kawasan A bersilang dengan B ni. Okay. P bersilang dengan Q. Q ni adalah subset kepada P. Jadi P bersilang dengan Q adalah set Q. Okay, kita lorikkan. Okay, set Q ni. K bersilang dengan L bersilang dengan M. Dekat mana? Dekat tengah-tengah ni. Jadi kita lorikkan kawasan ni. Okay. X bersilang dengan Y bersilang dengan Z dekat mana? Dekat sini. Okay, baik. M bersilang dengan N bersilang dengan P. Dekat mana? Dekat set P yang bulat ni. Okay. Seterusnya, H bersilang dengan K bersilang dengan L. Dekat mana? Dekat set L. Okay, baik. Selesai untuk bahagian A. Kita pergi pada bahagian B. Baik. Berdasarkan setiap gambar rajah Venn yang berikut, cari pelengkap bagi persilangan set yang diberi. Okay, sebagai contoh, set pelengkap kepada P bersilang dengan Q. Mula-mula kita tengok P bersilang dengan Q yang mana? Yang tengah-tengah ni, 6, 12, 18. Jadi kalau pelengkap adalah selain daripada P bersilang dengan Q. Maksudnya selain daripada 6, 12, 18 ni adalah 1, 10, 15, 27.
Kita terus pergi pada soalan 1 hingga 5. Dan kita senaraikan kata pelengkap dia tu. A bersilang dengan B dekat mana? Dekat ni. Okey. T, U, W, Y ni kan. Okey, jadi pelengkap kepada A bersilang dengan B kita senaraikan. Okey. Selain daripada ni adalah P, Q, R, S, X. P, Q, okay, P, Q, R, S, X. Okey, selesai. J bersilang dengan K prime. Maksudnya pelengkap kepada J bersilang dengan K. J bersilang dengan K dekat K. 2 dengan 6. Jadi kita senaraikan pelengkap dia. Okey, nombor 1. 1, 3, 4, 5, 7. 1, 3, 4, 5, 7. Okey. Nombor 3, A bersilang dengan Y bersilang dengan Z prime. Maksudnya pelengkap kepada X bersilang dengan Y bersilang dengan Z dekat mana? Dekat A ni kan. Okey. Jadi selain daripada A kita senaraikan. Okey. B, C, D. Okey, B, C, D, okay, B, C, D, F, G, H. F, G, H. Okay, B, C, D, F, G, F. I, J, K, M. Okay, I, J, K, M. Okay, B, C, D, F, G, H, I, J, K, M. Okay, seterusnya nombor 4. Pelengkap kepada S bersilang dengan T bersilang dengan V. Okay, yang S bersilang dengan T dengan bersilang dengan V ni dekat sini. 1 dengan 9. Jadi kita kena senaraikan selain daripada 1 dengan 9. Jadi selain daripada 1 dengan 9. 2. Okay. 5. Okay. 18. 36, 39. Okay, 18. Okay, 2, 5, 18. 36. 39. Okay, 2, 5, 18, 36, 39, 55. Satu lagi. Okay. Nombor 5. P bersilang dengan Q bersilang dengan R prime. Maksudnya pelengkap kepada P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Okey. P bersilang dengan Q bersilang dengan R adalah 21. Jadi kita senaraikan pelengkap dia selain daripada yang 21 ni. Okey. 9, 11, 15. Okey, 9, 11, 15, 17, 28. Okey, selesai muka surat 51. Kita pergi kepada muka surat 52. Cari pelengkap bagi persilangan set H dan K. Lepas tu senaraikan pelengkap kepada H bersilang dengan K dan bilangan set pelengkap H bersilang dengan K bagi setiap yang berikut. Okey, sebagai contoh dekat sini. Set semesta X 27 hingga 36. Jadi kita senaraikan 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Okey. H ialah X. X boleh dibahagi tepat dengan 3. Jadi antara nombor 27 hingga 36 yang boleh bahagi dengan 3 adalah 27, 30, 33, 36. Boleh bagi tepat dengan 3.
K ialah nombor genap. Nombor genap antara 27 hingga 36 adalah 28, 30, 32, 34, 36. Jadi H bersilang dengan K, kita tengok kat sini. 30 dengan 36. Jadi set pelengkap kepada H bersilang dengan K. Maksudnya kita ambil nombor yang selain daripada 30 dengan 36. Jadi kita senaraikan 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35. Jadi berapa bilangan set pelengkap H bersilang dengan K ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, baik. Kita terus pergi pada soalan 1 hingga 3. Okey, set semester 1 hingga 10. Jadi kita kena senaraikan lah kalau yang ni. Okey. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita senaraikan set H. X ialah gandaan 3. Jadi antara nombor 1 hingga 10, nombor gandaan 3 adalah, okey, kita senaraikan dalam tata tanda set 3, 6, 9. Okey, gandaan 3. K. Nombor perdana. Jadi nombor perdana antara nombor 1 hingga 10. Okey, 2, 3, 5 dan 7 sahaja. Okey, kita tengok dulu H bersilang dengan K. Okey, kita tengok ada tak yang bersilang. Nombor 3. Nombor 3 sahaja. Okey, nombor 3 sahaja. Jadi H bersilang dengan K prime, maksudnya pelengkap kepada H bersilang dengan K. Maksudnya kita senaraikan semua nombor selain daripada nombor 3. Jadi nombor 1, nombor 2, nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Jadi berapa bilangan dia? N H bersilang dengan K prime. Maksudnya bilangan set pelengkap kepada H bersilang dengan K ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Selesai nombor 1, pergi pada nombor 2. Okey. Dekat sini dia dah senaraikan set semester A, B, E, F, G, H, I, O, U. Okey, jadi yang tu kita tak perlu salin balik dah, dia dah bagi. Jadi kita senaraikan set H. Dia kata kat situ, set H ni adalah huruf vokal dalam perkataan perdana. Jadi huruf vokal dalam perkataan perdana ada dua saja, E dengan A. Okey, kita senaraikan. Okey, A dengan E ni. Okey, adalah huruf vokal dalam perkataan perdana. Okey, K pula dia dah bagi tahu kat situ. Jadi kita tak perlu tulis lah. Jadi K dia dah bagi A, E, I. Jadi kita boleh tulis terus. Ada tak set H bersilang dengan K? Kita tengok. A, E kan. Jadi dia sama. H bersilang dengan K. Unsur yang bersilang adalah A dengan E. Sama juga. Okay, A dengan E. Jadi sekarang ni kita nak cari set set pelengkap kepada H dengan K. H dengan K ni, okey, H bersilang dengan K prime. Okey, jadi kita senaraikan semua set
yang selain daripada A dengan E. Jadi kita senaraikan yang atas ni. Jadi yang selain pada A dengan E ialah B, F, G, okay, B, F, G, H, I, O, U. Baik. Jadi berapa bilangan set pelengkap kepada H bersilang dengan K ni? Jadi kita kira kat situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. Selesai nombor 2. Okey, nombor 3. Set semesta dia kata X. X ni antara nombor 8 hingga 18. Jadi yang ni kita kena senaraikan. Okey, yang ni kita kena senaraikan dulu. Okey, nombor 8 hingga 18. Okey, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey. Set H ialah nombor ganjil. Jadi antara nombor 8 hingga 18 kita senaraikan nombor ganjil. Okey, 9, 11, 13, 15, 17. Okey, 9, 11, 13, 15, 17. Okey, set K ialah nombor 2 digit. Okey, nombor 2 digit antara 8 hingga 18. Jadi bermula dengan nombor 10. Okey, jadi kita senaraikan nombor 10, nombor 11, nombor 12, nombor 13, 14, okey, 15, 16, 17, 18. Okey. Jadi kita tengok dulu H bersilang dengan K. Ada tak? Berapa unsur yang bersilang antara H dengan K? Jadi kita senaraikan. Okey, nombor 11, 15 dengan 11, 13, 15, 17. Okey, 11. Okey, 13. Okey, 11, 13, 15, 17. Okey. Jadi kita tengok pula set pelengkap kepada H bersilang dengan K. Jadi kita senaraikan selain daripada 11, 13, 15, 17 kita senaraikan set pelengkap dia. 10, 11 kita tak ambil dah. 12. Okey, 13 tak ambil, 14. 15 tak ambil, 16. 17 tak ambil, okey, 18. Jadi set pelengkap dia 10. 10 pula. Okey, kita ambil yang ni belakang 8, 9. Kita tinggal pula. Okey, baik. Kita tengok set semesta. Okey, 8, 9, 10. Okey, 8, 9, 10. 11 tak ambil, 12. 13 tak ambil, 14. 15 tak ambil, 16. 17 tak ambil, 18. Okey. Jadi 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18. Jadi bilangan set pelengkap kepada H bersilang dengan K ni, kita tengok kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga. Okey, selesai untuk bahagian A. Pergi kepada bahagian B. Lorik rantau yang mewakili setiap set berikut. Set pelengkap kepada P bersilang dengan Q. Okey, P bersilang dengan Q dekat tengah. Jadi dia nak lorikkan
pelengkap kepada P bersilangan Q, maksudnya semua kawasan selain daripada P bersilang dengan Q tu. Okey, baik. Set pelengkap kepada H bersilang dengan G. H bersilang dengan G adalah dekat G ni. Jadi dia kena lorikkan semua. Semua selain daripada H dengan G tu. Okey, kamu lorikkan. Okey, para pelajar lorikkan semua ni guna pensel. Okey, kawasan yang cikgu tunjukkan kat sini. Lorikkan penuh mengikut contoh ni. Ni cikgu tunjukkan draft kawasan dia. Jadi selain daripada yang G ni. Okey, art pelengkap kepada art bersilang dengan S. Art bersilang dengan S dekat sini. Jadi kita lorikkan kawasan yang selain daripada art bersilang dengan S tu. Okey. Lorikkan. Okay, lorikkan macam contoh ni. Yang ni cikgu draftkan kawasan yang perlu dilorik. Okey, M bersilang dengan N bersilang dengan P dekat mana? Dekat yang ni, kecil ni. Jadi kita kena lorikkan semua yang selain daripada kawasan persilangan tu. Okey, yang lain lorikkan. Tinggalkan kecil dekat tengah tu. Okey, yang tengah ni tinggalkan. Okey, X bersilang dengan Y bersilang dengan Z prime. Jadi dia punya kata tempat bersilang tu dekat Z. Jadi yang perlu kita lorikkan adalah semua ni, kawasan yang di luar dia. Okey, kawasan di luar ni kita lorikkan semua. Lorikkan mesti lengkap lorik tu. Seperti contoh ni. Okey, guna pensel. Yang ni cikgu draftkan kawasan yang perlu dilorik. Okey. Set pelengkap kepada J bersilang dengan K bersilang dengan L. Tengah-tengah ni kan yang bersilang. Jadi kita kena lorikkan semua. Okey, lorikkan semua kawasan selain yang tengah-tengah tu. Lorikkan penuh, lorikkan penuh. Ni cikgu tunjukkan draft saja kawasan yang perlu dilorik. Okey, kecuali yang tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah ni tinggalkan kosong. Okey, yang lain ni lorikkan. Okey. Baik. Selesai muka surat 52, kita masuk kepada muka surat terakhir, muka surat 53, penyelesaian masalah yang melibatkan persilangan set ni lah. Okey, baik, nombor 1. Rajah di bawah ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan set semesta. Okey, yang mewakili murid tingkatan 4. Set B mewakili murid yang bermain bola sepak dan set P yang mewakili murid yang bermain pingpong. Diberi bahawa bilangan set semesta, maksudnya bilangan pelajar tingkatan 4 ke semua sekali 450 orang lah. Cari bilangan murid yang bermain bola sepak dan pingpong. Maksudnya apa? Persilangan antara B dengan P ni, X ni, berapa? Jadi kita kena tambah semua, dapatkan nilai X. Jadi cara dia, okay, kita tengok kat sini. Kita jawab yang A. Sekarang ni kita ambil yang ni. 2X tambah 1. Jadi sekarang ni kita nak cari X sebenarnya, nilai X. Okay, 2 tambah 2X tambah 1 tambah dengan X tambah 140 tambah 15 sama dengan semua sekali pelajar tu 450. Dekat sini kita tambah dulu 2X tambah X dapat 3X. Tambah, okay, sekarang ni kita tambah semua. 1 tambah 140 tambah 15. Okey, dapat
tambah 156 sama dengan 450. Jadi 3X sama dengan 450 tolak 156 dapat 294. Okey. Nak dapatkan X, 294 bahagi dengan 3 dapat 98. Jadi dapatlah jawapan A ni, bilangan murid yang bermain bola sepak dan pingpong tu X. Okey. B, bilangan murid yang tidak bermain pingpong. Maksudnya yang tidak bermain pingpong yang ni lah. Okey. Mana selain daripada S dengan 140. Jadi 2S tambah 1 tambah 15. Jadi kita nak jawab soalan B ni. 2X tambah 1 tambah 15. Jadi macam mana nak kira jumlah? Nilai X kita dah kira. Jadi kita gantikan X tu dengan 98. Okay, 2 darab 98. Okay. Tambah 1 tambah 15. Jadi kita dapatlah jumlah kat situ. 2 darab 98 tambah 1 tambah 15 dapat 212. Okey, selesai soalan 1. Okey, soalan 2. Rajah di bawah ialah gambar Rajah Van dengan set semesta. Okey, semua sekali ini adalah penonton televisyen. Set N penonton rancangan berita news. Okey, S tu penonton rancangan sukan sports dan E penonton rancangan hiburan entertainment. Diberi bahawa bilangan set semesta jumlah semua sekali adalah 100. Bilangan N bilangan penonton rancangan berita 32, bilangan penonton rancangan sukan 50, bilangan penonton rancangan hiburan 51 dan bilangan penonton sukan dan hiburan. Maksudnya S bersilang dengan I itu 35. Cari bilangan penonton yang tidak menonton rancangan berita dan sukan. Maksudnya selain daripada berita dan sukan berapa orang. Jadi dekat sini pertama sekali kita dapat maklumat semua sekali 100. Okey. Baik. Dekat sini tadi N S bersilang dengan I ni 35 ni kat sini. Tengah-tengah ni. Okey, 35 tengah-tengah ni. Okey, 35. Okey. Jadi bila kat sini 35, kita tengok yang I tadi. I tadi 51. Jadi 51 tolak 35. Jadi dekat sini tinggal 16. Dekat I ni tinggal 16. Sebab 35 kat tengah ni. S pula 50. 35 kat tengah ni. Jadi 50 tolak 35. Okay, yang tengah ni tinggal 15. Okay. Okay, 15. Jadi kat sini ini berapa yang bersilang dekat sini? Kita wakilkan sebagai X. Jadi kalau kita wakilkan sebagai X, kita tak tahu berapa. Jadi kat tengah ni akan jadi 15 tolak X. Okay. 15 tolak X. Kat tengah ni. Okay. Manakala yang ni pula, N ni tadi 32. Jadi kat sini kita wakilkan sebagai X. Jadi kat sini kita wakilkan sebagai 32 tolak X. Sebab kita tak tahu berapa nilai X tu. Yang bersilang antara kata berita dengan sukan tu. Baik. Jadi dekat sini okey, kita dah dapatlah bentuk dia tadi. Okey. Jadi kita nak cari berapa bilangan X. Kata berapa nilai X dan kita boleh kira lah berapa bilangan yang kata yang tidak menonton berita dan sukan. Maksudnya N yang X ni adalah N bersilang dengan S. Okey. X tu sama dengan yang ni N bersilang dengan S. Maksudnya bilangan penonton yang menonton berita dan sukan bersilang antara satu sama lain tu kita wakilkan sebagai X. Maksudnya kalau yang tidak menonton rancangan berita dan sukan, kita nak cari apa? Set pelengkap kepada
N bersilang dengan S. Macam tu. Jadi berapa orang? Okay. Jadi dekat sini kita buat macam ni. Okay, kita tambah semua. Okay, 32 tolak X. Kita ambil yang ni dulu. 32 tolak X. Tambah X. Okay. Tambah 15 tolak X. Tambah 35. Tambah 16. Dan jangan lupa tambah satu lagi yang ni. Okay, yang 11 tu. Jangan lupa. Okay, sama dengan semua sekali 100. Jadi kat sini kita boleh dapat nilai X tu berapa. Jadi kita tambah. Mula kita tambah nombor dulu. 32 tambah 15. Okay. Tambah 35. Tambah 16. Tambah 11. Okay, sini kita dapat 109. Okay. Yang ni kita tengok negatif X. Negatif X tambah X. Jadi X tu hilang lah. Okay. Yang sini tinggal tolak X. Jadi tolak X. 109 tolak X sama dengan 100. Okay. Jadi X sama dengan 109 tolak 100. Jadi nilai X itu sama dengan 9. Jadi kita nak cari apa? Kita nak cari N bersilang dengan S prime. Maksudnya pelengkap kepada X ni tadi. Jadi X kita dah tahu 9. Jadi bilangan pelajar, bilangan penonton tadi 100. Tolak dengan X. Okey, tolak dengan 9 tadilah. Tolak X. Iaitu 100 tolak 9. Okey, sama dengan 91. Okey, selesai nombor 2. Pergi kepada soalan yang ketiga, soalan terakhir. Terdapat 180 orang murid tingkatan 4 di sekolah X. 95 orang murid mengambil matematik tambahan dan 50 orang murid mengambil biologi. Diberi set semester, okay, mewakili murid tingkatan 4. Set M tu mewakili murid yang mengambil matematik tambahan dan set B tu mewakili murid yang mengambil biologi. Okey. Jika N M prime dan bersilang dengan B prime sama dengan P. Okey. Dan N M bersilang dengan B sama dengan Q. Okey, dengan melukis gambar rajah van, ungkapkan P dalam sebutan Q. Jadi kita kena lukis gambar rajah van. Okey, gambar rajah van dia macam ni. Okey, lukis satu petak besar macam ni. Okey, ni mewakili set semester. Okey, bilangan pelajar tingkatan 4 tu. Pertama sekali dia bagi kat sini. Okey, sekarang ni kita anggap dia ada dua set macam ni. Okey. Okey. M dengan B kan. Okey. Matematik tambahan dengan biologi. Pertama sekali maklumat dia bagi N prime, maksudnya selain daripada M, lepas tu bersilang dengan B prime adalah P. Jadi P ni kat sini. Maksudnya yang selain daripada, maksudnya P ni bilangan pelajar yang tidak mengambil. Okey, yang tidak mengambil biologi atau tidak mengambil matematik tambahan, tidak mengambil biologi. Dia berada di luar ni lah. Okey. Lepas tu dia kata N M bersilang dengan B Q. Jadi Q kat mana? Dekat sini. Yang mengambil dua-dua mata pelajaran. Q dekat sini. Jadi kita tengok balik dekat sini berapa? Dekat M. Asalnya yang mengambil matematik tambahan 95. Jadi 95 tolak Q lah sebab Q kat tengah-tengah. Jadi kat sini akan jadi 95 tolak Q. Okay, biologi pula, jumlah pelajar mengambil biologi 50. Jadi kawasan ni akan jadi 50 tolak Q. Okay, 50 tolak Q. Okay. Jadi macam inilah bentuk gambar rajah van dia. Baik.
Okey, ungkapkan P dalam sebutan Q. Okey, maksudnya apa? Kita kena tambah semua dulu. Okey. Jadi P tambah 95 tolak Q. Okey, letak dalam kurungan lah. Tambah Q tambah 50 tolak Q. Okey, sama dengan jumlah pelajar 180 orang. Jadi kita tambah kat sini P tambah okey. Tambah ke tolak? Okey, tolak Q tambah Q. Jadi tinggal tolak Q saja. Sebab sini tolak Q tambah Q hilanglah Q. Jadi tinggal kat sini tolak Q saja. Okey, P tolak Q. Okey, nombor pula 95 tambah 50. Okey, 145. Jadi tambah 145. Sama dengan 180. Okey. P tolak Q sama dengan 180 tolak 145, 35. Okay, soalan dia kata ungkapkan P dalam sebutan Q. Jadi P itu perkara rumus. Jadi Q ni negatif Q pindah sebelah kanan. Dia akan jadi tambah Q, positif Q. Jadi Q tambah 35. Okay, selesai untuk yang A ni. Okay, P dalam sebutan Q. Okay, untuk menjawab soalan B, jika P sama dengan 80, cari bilangan murid yang mengambil matematik tambahan dan biologi. Jadi untuk menjawab soalan B, bilangan murid yang mengambil mata pelajaran matematik tambahan yang biologi sama dengan N, matematik M, simbol bersilang ni, bersilang dengan B, sama dengan apa? Sama dengan Q. Okey, jadi dekat sini P itu 80. Okey. Sekarang ni Q sama dengan, kita susun balik rumus ni, Q sama dengan P tolak 35. 35 ni pindah belah kanan. Jadi P tolak 35. Jadi P itu kita gantikan dengan 80, maksudnya 80 orang ni dia tak mengambil matematik tambahan, dia tak ambil biologi. 80 orang. Tolak 35 tu. Okey, jadi kita dapat Q. 80 tolak 35 dapat 45. Okey, selesai. Okey, dengan berakhirnya soalan tersebut, tamatlah video pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 4.1 4.1 persilangan set. Okey, di bawah bab yang keempat, operasi set di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, semoga bermanfaat kepada para pelajar, panduan kepada para guru dan juga pada siapa saja menonton video ini. Operasi set ni boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian anda dan juga kerjaya anda. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.